Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan dan juga peluang kepada kita dapat bersama-sama di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua untuk kita dapat meningkatkan lagi ibadat kita di dalam bulan Ramadan, dan insya-Allah kita akan mendapat kelebihan apabila berada di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nisa, bermula daripada ayat 71 hingga 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذي يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Sadaqallahul azim.
Wahai orang-orang yang beriman, bersiap sedialah kamu dan maralah ke medan pertempuran secara berkumpulan atau maralah bersama-sama, yakni serentak. Dan sesungguhnya ada di antara kamu orang yang sengaja memberat-beratkan dirinya, juga orang lain daripada turut mara ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut berperang bersama dengan mereka. Dan sesungguhnya, jika kamu mendapat kurniaan, yakni kemenangan daripada Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengannya. Sekiranya aku bersama mereka, tentulah aku akan memperolehi kemenangan yang agung pula. Kerana itu, hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu gugur syahid atau memperolehi kemenangan, maka kami akan berikan pahala yang besar kepada mereka. Dan mengapa kamu tidak mahu berperang di jalan Allah Ta'ala dan membela orang yang lemah daripada golongan lelaki, perempuan mahupun kanak-kanak, iaitu mereka yang sentiasa berdoa, wahai Tuhan kami, keluarlah kami dari negeri ini, iaitu Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan dari sisimu dan berilah kami penolong daripada sisimu. Orang yang beriman berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang kafir berperang di jalan taghut, maka perangilah pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu daripada berperang, laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Maka ketika mana mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebahagian daripada mereka, yakni golongan munafik, takut kepada manusia, yakni takut kepada musuh seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih takut daripada itu, mereka berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa engkau tidak tunda kewajipan berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Mengapa engkau, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan di akhirat itu lebih baik daripada orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Di mana pun jua kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Sungguh pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan juga kukuh. Jika mereka memperolehi kebaikan, mereka mengatakan, ini daripada sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, dan mereka mengatakan, ini berpunca daripada engkau, wahai Muhammad, katakanlah, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Maka mengapa orang itu, yakni munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan walaupun sedikit pun. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah membaca ayat-ayat dan kita telah membaca secara ringkas tafsiran kepada ayat-ayat tersebut, dan yang mana kita melihat tafsiran satu persatu daripada ayat-ayat ini bermula daripada ayat yang ke-71. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya yang pertama sekali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah mereka ini sentiasa
dan mereka ini mesti mewajibkan kepada diri mereka untuk berwaspada. Hendaklah orang-orang yang beriman ini berwaspada daripada musuh, dan mereka hendaklah sentiasa bersiap sedia dengan musuh. Dalam masa yang sama, mereka mesti melihat bagaimana kita nak menghadapi musuh, bagaimana tindak balas kita terhadap serangan-serangan daripada musuh. Ini perkara yang kita kena ambil berat. Kita sebagai orang Islam, apabila kita berhadapan dengan musuh, maka menjadi kewajipan kepada kita, iaitu qawaidul qital fil Islam. Cara-cara dan juga kaedah-kaedah kita nak menghadapi musuh. Yang pertama sekali, kita kena mewajibkan diri kita supaya kita kena sentiasa berjaga-jaga. Kena sentiasa berjaga-jaga dengan cara dan juga strategi daripada musuh, dan kita kena mengambil berat perancangan-perancangan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak musuh, dan kita kena kenal pasti bagaimana kita nak menghadapi serangan-serangan daripada musuh. Kenapa? Kenapa kita mesti ada kaedah-kaedah dan juga strategi-strategi seperti itu? Tidak lain tidak bukan supaya musuh tidak dapat mengalahkan kita, supaya musuh tidak dapat melemahkan kita, supaya musuh tidak dapat menghancurkan Islam dan melemahkan Islam. Ini perkara yang sangat penting yang mesti diambil berat oleh orang Islam, iaitu kita mesti kenal musuh kita siapa. Kita mesti kenal musuh Islam ini. Kita mesti kenal mereka. Kita mesti belajar dan mengetahui strategi mereka untuk melemahkan Islam, untuk merosakkan Islam. Sebab itu, kita lihat bagaimana kata-kata daripada Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang apabila beliau ditanya peranan beliau apabila dilantik oleh kerajaan Malaysia menjadi duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Antara ucapan-ucapan ataupun hasrat-hasrat yang disebut oleh Tuan Guru, iaitu kita sebagai orang Islam, kita mesti mengetahui bahawasanya rantau Asia Barat ini dijadikan medan peperangan antara kuasa-kuasa besar dengan menjadikan umat Islam ini sebagai proksi mereka dalam pertembungan persenjataan. Yang menjadi korban adalah umat Islam. Ini jelas kepada kita bagaimana Tuan Guru, beliau memahami dan beliau melihat strategi-strategi musuh dan mengambil berat tentang serangan-serangan dan juga strategi-strategi musuh ini supaya orang Islam tidak menjadi korban, supaya negara-negara umat Islam tidak menjadi huru-hara. Maka sebab itu, kita sebagai umat Islam, kita kena sedar dan kita kena bijak dalam menangani musuh-musuh Islam ini supaya umat Islam ini tidak hancur, supaya negara umat Islam ini tidak hancur. Maka tidak dapat kita mesti mengeratkan dan menjalinkan hubungan baik dan juga rapat dengan negara-negara umat Islam, sama ada dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan juga lain-lain. Bagaimana cara dia? Sebagai contoh yang disebut oleh Tuan Guru kita, kita tengok bagaimana dalam bidang politik kita mesti menyatukan sikap negara-negara umat Islam dalam isu Palestin. Kita mahukan semua negara-negara umat Islam ini mereka bersama dalam menangani isu-isu Palestin, supaya kita tidak mahu tengok adanya blok tertentu yang mana ada blok ini yang memusuhi Palestin dan ada blok ini yang lawan Palestin. Itu kita tak nak. Apa yang kita nak? Kita nak semua negara-negara umat Islam mereka sepakat dan mereka bersatu padu dan mereka seia sekata dalam isu Palestin. Inilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu hizrakum. Kita kena berwaspada, kena berjaga-jaga, kena melihat strategi-strategi musuh
yang mana tidak lain tidak bukan mereka nak melemahkan Islam, mereka nak merosakkan Islam. Ini adalah orang panggil pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang seterusnya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, iaitu wala in asabatkum fadlun minallah la yaqulanna ka'an lam takum bainahum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ayat yang ke-74, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata dunya bil akhirah wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Ayat yang ke-73, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita bagaimana keadaan dan juga sifat orang-orang munafik. Allah Taala nak menceritakan kepada kita sifat-sifat orang munafik, yang mana kita lihat ayat yang ke-72 dan juga 73 ini Allah Taala nak menceritakan kepada kita tentang orang panggil sifat-sifat golongan munafik. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idzam akum ma'hum syahida. Ini sifat-sifat golongan munafik, yang mana golongan munafik ini kita lihat bagaimana di dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyebut kepada kita dengan jelas bahawasanya golongan-golongan munafik ini apabila ada di kalangan orang-orang Islam, yang mana di kalangan mereka ini apabila mereka keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada di kalangan mereka yang ditimpa kesusahan ataupun ditimpa musibah ataupun mati syahid, maka mereka akan mengatakan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada aku kerana aku tidak bersama-sama dengan mereka di dalam medan peperangan. Tetapi apabila orang Islam mendapat kemenangan di medan peperangan, lebih-lebih lagi orang Islam mendapat ghanimah, maka mereka pun akan berkata, alangkah baiknya kalau aku turut serta bersama-sama dengan mereka supaya aku juga mendapat kemenangan. Ini adalah sifat golongan-golongan munafik yang mereka sebenarnya mereka berpura-pura dengan orang Islam. Mereka berpura-pura berbaik-baik dengan orang Islam, tetapi di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka, mereka sangat bencikan kepada Islam. Sebab itu seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rahman Habandakah Al-Maidani di dalam kitabnya Zahiratun Nifaq wa Khaba'isul Munafiqin fi Tarikh, dia menyebut di dalam kitab tersebut bagaimana sifat-sifat dan keadaan-keadaan orang munafik. Innal munafiqa khabithun nafs faqad yakunu jasusan wa aynan lil a'da'i as-suhara yasruqu min mujtama'il al-muslim al-akhbar wal asrar wa yanquluha li a'da'ihim. Sesungguhnya golongan-golongan munafik ini, hati mereka, jiwa mereka, diri mereka sangat-sangat busuk, sangat-sangat jahat. Dan di kadang-kadang mereka ini menjadi jasus, mereka menjadi special branch, mereka menjadi orang panggil pengintip kepada musuh-musuh, yang mana dalam masa yang sama yasruqu min mujtama'il muslim, mereka mencuri maklumat-maklumat. Mereka hidup di kalangan orang-orang Islam, tetapi mereka mencuri, mereka mengambil maklumat-maklumat daripada orang Islam. Akhir sekali wa yanquluha li a'daihim, dan mereka memberitahu kepada musuh-musuh Islam tentang rahsia-rahsia dan orang panggil maklumat-maklumat yang ada di kalangan orang-orang Islam. Ini bahayanya golongan-golongan munafik. Ditambah lagi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum thalathah,
Sesungguhnya perkara yang paling aku takut akan berlaku kepada kamu ini ada 3 perkara. Salah satunya, munafiqun yaqra'ul Qur'ana la yukhti'u fihi wawan wala alifan yujadilu annahu a'lamu minhum liyudhillahum 'anil huda. Golongan munafik yang membaca Al-Quran yang tidak ada salah pun walaupun satu huruf. Membaca Al-Quran dengan lancar, membaca Al-Quran dengan sedap, membaca Al-Quran dengan baik, tidak ada salah pun bacaan Al-Quran mereka. Dan mereka ni berhujah, yujadilu, mereka berhujah, mereka berkata, mereka berceramah seolah-olah a'lamu minhum, mereka ni lebih mengetahui daripada kamu. Mereka ni lebay, munafik tetapi lebay, alim daripada kamu, hebat daripada kamu. Kenapa mereka berlaku menjadi sedemikian? Liyudhillahum 'anil huda. Tidak lain tidak bukan kerana nak menyesatkan kamu. Nak menyesatkan kamu dan nak memisahkan kamu daripada kebenaran. Ini khawatir. Orang panggil perkara yang mesti dijauhi dengan golongan-golongan munafik kerana mereka ini cukup-cukup bahaya. Cukup-cukup bahaya di dalam Islam, dan mereka ini berada di kalangan kita, berada di dalam masyarakat kita, dan kejahatan golongan munafik ini sudah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam peristiwa hadithul ifki, dalam peristiwa perang Ahzab, dalam peristiwa perang Uhud, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sirah yang menunjukkan bahawasanya golongan munafik sangat-sangat membencikan Islam, sangat-sangat benci kepada Islam, dan kita mesti waspada. Dan kita mesti ingat, selagi mana dunia ini tidak kiamat, selagi mana Islam ini berada di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi itulah adanya golongan-golongan munafik, adanya golongan-golongan yang benci kepada Islam, yang benci kepada agama Islam, dan mereka berusaha, mereka berpakat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melemahkan Islam dan nak menjatuhkan Islam. Ayat daripada 74, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kepada kita bagaimana arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini mereka keluar berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyerahkan segala-gala, jiwa mereka, harta mereka, diri mereka, tidak lain tidak bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Quran. Ini ayat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala telah membeli daripada orang-orang mukmin diri mereka dan harta mereka, dan memberikan syurga kepada mereka, tidak lain tidak bukan kerana mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka membunuh dan ada di kalangan mereka yang terbunuh, maka itu telah menjadi saksi dan menjadi janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut di dalam Taurat, di dalam Injil, dan juga di dalam Al-Quran. Ini adalah orang panggil arahan daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya mereka sentiasa berjihad, sentiasa bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka terpaksa berkorban nyawa mereka, mereka terpaksa berkorban jiwa mereka, harta mereka, dan apa saja. Tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala akan mengakhiri pengorbanan mereka ini dengan bi'anna lahumul jannah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji, iaitu syurga kepada mereka. Bernalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang mati, sesiapa yang berjuang, sesiapa yang syahid untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi ini, maka mereka fi sabilillah. Maka mereka mendapat pahala yang sangat besar kerana mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, man sa'ala syahadata bisidqin, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqin, balaghahu Allah manazila syuhada wa imma ta'ala firashi. Sesiapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asy-syahadah, meminta mereka ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana berjuang ini adalah kerana Allah Ta'ala, bisidqin, dengan sungguh-sungguh, ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan kerana perkara yang lain. Mereka betul-betul berjuang untuk menegakkan agama Allah Ta'ala, balaghahullahu manazil syuhada. Maka Allah Ta'ala akan letakkan mereka ini satu level. Satu level dengan para syuhada yang lain, wa imma ta'ala firashi, sekalipun mereka ini mati di atas katil mereka. Tetapi dengan syarat mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah. Mereka niat mereka ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun mereka tidak keluar ke medan ma'rakah mengangkat senjata, tidak memegang senjata, tetapi niat mereka, jiwa mereka, hati mereka tidak lain tidak bukan asyhadata bisidqin, iaitu nak mendapatkan syahadah dengan sungguh-sungguh, iaitu dengan menegakkan agama Allah, dengan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Taala tidak akan memungkiri janji Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bi anna lahumul jannah, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran syurga kepada mereka. InsyaAllah selepas pada ini kita akan sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 75. Kita kembali selepas ini. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tazkirah Ramadan 1:30 petang, tadabbur dan tadarus Al-Quran 5 petang. Ramadan at Kelantan hanya di Kelantan TV. Alhamdulillah, kita kembali sekali lagi untuk meneruskan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat 75, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut ada sebahagian daripada manusia, ada di kalangan manusia yang mana mereka tidak mahu melibatkan diri mereka dengan perjuangan Islam. Mereka tidak mahu melibatkan diri mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mahu bersama-sama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu sifat yang tidak baik, satu sifat buruk yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala memberi amaran yang keras kepada golongan-golongan yang tidak mahu berjuang fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum munfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya minal akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum ila akhir ayat. Allah Ta'ala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kamu, apabila diperintahkan kepada kamu untuk kamu keluar menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah, maka infiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Tiba-tiba kamu memberatkan papan punggung kamu. Kamu mencipta alasan. Kamu mereka-reka alasan
untuk tidak keluar menegakkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap kamu. Maka apa yang berlaku? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Adakah kamu lebih suka hidup di dunia ini berbanding dengan kehidupan kamu di akhirat? Adakah itu yang kamu kehendaki? Hidup senawenang di atas dunia tanpa kamu memikirkan tentang Islam, tanpa kamu memikirkan tentang tanggungjawab kamu untuk mempertahankan agama, untuk menegakkan agama Allah, sehingga kamu tinggalkan perkara-perkara tersebut, maka ketahuilah fama mata'ul hayati dunya minal akhirati illa qalil ay haqir. Maka ketahuilah kehidupan di dunia ini berbanding dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan kecelakaan, penuh dengan kehinaan, kerana kamu meninggalkan kehidupan akhirat, kerana kamu meninggalkan jihad kamu, pertahankan agama kamu, kamu tinggal segala-gala, maka hidup kamu di dunia ini adalah penuh dengan kehinaan, penuh dengan kecelakaan. Illa tanfiru, sekiranya kamu tidak keluar juga, kamu memberatkan papan punggung kamu, kamu memberi 1001 alasan, maka illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima, maka kamu akan mendapat kecelakaan, mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iazu billahi min zalik. Maka sebab itu menjadi kewajipan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kita kena sentiasa bersiap sedia apabila disuruh, apabila diperintahkan untuk kita keluar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak mendapat kehidupan yang mulia, untuk mendapat kehidupan yang lebih baik lagi, iaitu kehidupan di akhirat kelak. Ayat 76, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang ke-76, iaitu apabila kita berada dalam medan perang, apabila kita berada dalam medan perang, maka kita akan menghadapi dua puak. Kita akan menghadapi dua puak. Puak yang pertama, iaitu mereka yang menegakkan agama Allah Ta'ala. Yuqatiluna fi sabilillah, iaitu mereka berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, yuqatiluna fi sabilit taghut. Ada satu golongan lagi, ada satu puak lagi yang mereka berjuang juga, tetapi mereka berjuang untuk menegakkan kejahatan mereka. Mereka menegakkan keburukan mereka untuk mendapatkan kuasa, untuk melemahkan orang lain dan memberi kezaliman kepada manusia. Maka kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, allazina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah, kita keluar berjihad fi sabilillah untuk menghadapi allazina kafaru, iaitu menghadapi golongan-golongan kafir yang mana yuqatiluna fi sabilit taghut, yang mereka keluar, iaitu mereka keluar untuk berhadapan dengan orang-orang Islam untuk menghancurkan Islam. Maka kita daripada kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena kuatkan semangat kita, kita kena membuat persiapan kita kena buat apa sahaja cadangan-cadangan dan juga strategi-strategi untuk kita mengalahkan pihak-pihak musuh, pihak-pihak yang nak menegakkan taghut, untuk menegakkan orang panggil dosa-dosa di atas muka dunia ini. Maka insya-Allah kita sebagai berada di pihak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita. Ayat yang ke-77. Ayat yang ke-77 kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita ada juga golongan. Yang mana golongan ini iaitu golongan munafik. Golongan-golongan munafik, golongan-golongan yang lemah iman mereka. Apabila mereka ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana golongan-golongan ini berada di Mekah, mereka bersemangat
Mereka bersemangat untuk menghadapi golongan-golongan musyrikin ketika mana mereka berada di Mekah. Maka kita faham dan kita tahu, iaitu Nabi tidak menyuruh sahabat-sahabat mereka untuk berperang apabila mereka berada di Mekah. Tetapi apabila Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka masa itulah disyariatkan kepada baginda untuk berperang. Maka apabila diseru arahan-arahan untuk mereka berperang ketika mana mereka berada di Madinah, maka jama'atun wahwal munafiqun waddu'afa, kumpulan daripada puak-puak munafik dan juga orang-orang yang lemah iman mereka, mereka tidak mahu bersama-sama dengan Nabi di dalam medan peperangan. Semasa berada di Mekah, mereka bersemangat. Tetapi apabila berada di Madinah dan ditambah pula dengan arahan daripada Rasulullah, maka mereka memberi 1,001 alasan. 1,001 orang panggil alasan yang tidak masuk akal untuk tidak bersama-sama dengan Nabi di dalam medan peperangan. Sebab itu saya ulangi sekali lagi, kita mesti berwaspada dengan golongan-golongan munafik, kerana ianya cukup bahaya, cukup memberi kesan buruk di dalam Islam, di dalam masyarakat Islam. Maka sebab itu orang Islam jangan terpedaya, jangan tertipu dengan manis mulutnya golongan-golongan munafik, dengan bijaknya golongan-golongan munafik dan kehebatan golongan-golongan munafik, kerana itu adalah salah satu daripada strategi-strategi mereka untuk mereka melemahkan orang Islam dan melemahkan Islam. Untuk kita mendalami lagi berkaitan dengan keadaan golongan-golongan munafik, kita boleh baca di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. Di dalam surah tersebut Allah Ta'ala menghuraikan dengan panjang lebar bagaimana sifat-sifat dan keadaan-keadaan dan kerena golongan-golongan munafik. Ayat yang terakhir, iaitu ayat 78, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran sifat juga, dan kita lihat bagaimana percakapan, cakap-cakap golongan munafik apabila mereka ini ditimpa kebaikan, mereka dapat kebaikan, mereka mendapat ghanimah, mereka mendapat rezeki, mereka mendapat benda-benda yang baik, maka mereka akan mengatakan hadhihi min indillah wa min fadlihi wa ihsani. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada aku. Inilah orang panggil kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada aku, dan kebaikan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada aku. Tetapi wa in asabathum sayyi'ah, tetapi apabila mereka ini dikenakan musibah, dikenakan keburukan, dikenakan perkara-perkara buruk kepada mereka, mereka akan kata hadhihi min qibalik ya Muhammad wa bisababi ittiba'ina laka wa iqtida'ina bidinik. Ini tidak lain tidak bukan, ini adalah daripada orang panggil kerana aku mengikut agama kamu. Aku mengikut agama kamu, aku bersama-sama dengan kamu, aku mengikut agama Islam kamu, aku mengikut kamu sebagai pengikut kamu, maka menyebabkan berlakulah perkara-perkara yang buruk. Berlakulah perkara-perkara yang tidak cantik kepada aku. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, Allah Ta'ala ajarkan kepada kita supaya Nabi SAW menjawab kepada mereka dengan tomahan-tomahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kepada Nabi. Qul kullum min indillah, ketahuilah segala-galanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut juga, kamu berada di mana-mana pun, kamu akan takut, kamu akan mendapat kematian. Kamu, walaupun kamu berada di gunung, walaupun kamu berada di bangunan yang tinggi, kalau kamu takut kepada perang,
kamu takut kepada mati. Tetapi akhir sekali kamu akan mendapat mati juga. Mati akan menemui kamu. Kamu akan mendapat menemui kematian walaupun kamu berselindung di mana-mana tempat pun kamu berada. Maka sebab itu apa yang berlaku di atas dunia ini, qul kullu min indillah. Apa yang berlaku ini tidak lain tidak bukan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada baik ataupun buruk itu adalah berada melalui ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, sebagai kesimpulan tadabbur dan juga ayat-ayat Al-Quran kita pada kali ini, maka menjadi kewajipan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita kena sentiasa berjaga-jaga dan membuat persiapan yang lengkap dan sempurna menghadapi tipu daya dan perancangan jahat dan juga lawan apabila kita menegakkan agama Allah Ta'ala, dan mesti dan menjadi kewajipan kepada kita untuk mewujudkan kepakaran dalam apa jua bidang, terutamanya bidang ketenteraan dan kepimpinan yang mungkin berlakunya peperangan. Kita kena buat persiapan untuk menghadapi perancangan-perancangan jahat daripada musuh. Dan begitu juga Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa ada di kalangan umat Islam yang tidak sanggup berjuang di medan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena mengelakkan daripada kita bersifat dengan sifat demikian. Kita mesti menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kena sentiasa bersedia untuk bersama-sama di dalam perjuangan Islam ini menegakkan agama Allah untuk menghadapi musuh, dan kita kena korbankan segala-gala. Sama ada jiwa kita, sama ada tenaga kita, sama ada fikrah kita, apa pun jua perkara yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita, kita mesti korbankan. Tidak lain tidak ada bukan untuk kita menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, jauhilah kita mestilah menjauhi golongan-golongan munafik. Jauhi golongan-golongan munafik, dan kita mesti mengenal, kita mesti kenal, dan kita mesti faham strategi-strategi mereka. Kita mesti tahu perancangan-perancangan mereka, yang mana mereka ini seperti gunting dalam lipatan, yang cukup-cukup bahaya kepada umat Islam, kepada Islam itu, kerana mereka sanggup bersekongkol. Mereka sanggup bersama-sama dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melemahkan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita. Allah Ta'ala selamatkan Islam. Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, selamatkan negara kita daripada perkara-perkara buruk, daripada perkara-perkara yang boleh melemahkan kesatuan umat Islam, khususnya dalam kita menghadapi wabak pandemik COVID-19 ini. Kita banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.